Baik, kembali dengan kami di Malaysia hari ini. Saya Amy Suan. 2026 ni antara perkara yang anda semua kena tahu. Selain daripada peluncuran berkaitan dengan Pelan Pendidikan Negara yang baru saja diumumkan semalam, untuk 2026 ni juga antara yang kerap diperkatakan adalah berkaitan dengan larangan untuk membuang sampah merata-rata, dan juga lebih penting akan ada hukuman-hukuman, ada denda dan juga perintah khidmat masyarakat. Itu yang kami nak perkenalkan, itu yang kami nak bincangkan. Sebab itulah saya nak bersama dengan Tuan Khalid Mohamad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, bersama dengan saya di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, terima kasih. Sihat ya? InsyaAllah. Kebetulan sama tema kita baju pada pagi ini. Jom, mungkin kita nak kongsikan berkaitan dengan sedikit pengenalan dan juga rasional pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat ni, Tuan. Silakan. Okay, terima kasih. Perintah Khidmat Masyarakat ni sebenarnya adalah sesuatu dalam bentuk kesedaran. Bukan tujuannya untuk kami hukum. Kami nak meningkatkan kesedaran. Kesedaran sivik ini penting sebenarnya. Kerana apabila rakyat kita ni mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, insya-Allah mereka tidak akan membuang merata-rata, dan apabila mereka melancong ke negara lain, mereka membawa imej Malaysia sebenarnya. Sokong. Jadi kalau perkara ini tidak dibendung, dikhawatiri kita akan jauh ketinggalan. Ya. Tapi ramai juga yang berkata berkenaan dengannya lah, ini bukan satu isu yang baru, buang sampah merata-rata dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahawa asas kepada pengenalan undang-undang, terutamanya yang babitkan Perintah Khidmat Masyarakat ni, Tuan, apa asasnya itu? Asasnya Kerajaan Madani amat prihatin, amat tegas tentang kebersihan ini. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Kami telah meminda 3 akta secara serentak, iaitu Akta Pengurusan Setiap Pekerja dan Bersama Awam 2007, Akta 672. Serentaknya adalah dengan Akta Kerajaan Tempatan, Akta 171, dan juga Akta Jalan Bangunan dan juga Perparitan, Akta 133. Jadi ketiga-tiga akta ini sebenarnya ultimate-nya yang paling penting adalah Perintah Khidmat Masyarakat itu. Kami gunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendidik masyarakat. Mendidik dan juga memastikan bahawa yang tidak berulang lagi lah, Tuan. Apa mekanismenya? Mungkin ramai yang tertanya, sebab saya percaya kita ni selagi belum kena apa-apa tindakan, kita tak percaya benda ni. Tapi apa mekanisme yang akan dikenakan? Okey, mekanisme yang kenakan bentuk Perintah Khidmat Masyarakat. Semalam kami ada buat simulasi di Johor. So, persoalan-persoalan ini apabila dijatuhkan hukum oleh mahkamah, dengan anggota kami akan memantau. Kami akan meminta mereka ini, seperti mana mereka penyebab dia. Sebab ialah tangan mereka juga yang mengotorkan bumi ni. Jadi tangan mereka juga kami minta supaya mereka membersihkan, membuat sapuan, membersihkan longkang, membersihkan tandas, mengemuk lantai dan juga sebagainya. Kami tekankan dari aspek keselamatan dan juga kesihatan. Objektifnya diambil sebab saya difahamkan ada juga denda yang akan dikenakan. Tapi objektifnya untuk dilaksanakan juga Perintah Khidmat Masyarakat ni, Tuan? Objektif adalah supaya kesedaran ini nanti. Because individu ini kami percaya mempunyai kesedaran, tetapi dari kecil lagi telah pun didik tentang kebersihan. Di rumah, saya tak jangkakan mereka mengotorkan rumah masing-masing. Mereka buat buang sampah, ibu bapa mereka minta mereka bersihkan. Boleh buat sebenarnya. Tapi apabila mereka melangkah keluar ke kawasan awam, mereka lupa prinsip ini. Mereka buang. Kerana berdasarkan pengalaman kami, pada hari pertama kami membuat operasi ini, ada pelajar sekolah yang kami tangkap. Saya tanya dia personally, mengapa buang? Dia kata orang lain buang, dia buang. Adakah di sekolah adik tak pernah dididik? Dididik, ya. Di rumah pun dididik. Dia beritahu. Jadi mengapa dekat luar buang? Jawapannya adalah dia melihat orang lain buang. Jadi pengaruh-pengaruh yang macam ni sebenarnya kami hendak mutamatkan. Dan kami percaya semenjak kami turun, kami mengadakan operasi ini, sehingga kini 399 individu, 100 adalah pelancong asing. Telah pun kami keluarkan notis pemberitahuan kesalahan. Dan insya-Allah 23 bulan ini akan ada 2 kes pertama kami di Johor Bahru. Dan kami telah membuat persiapan, dan sebaik saja menerima perintah daripada mahkamah, khidmat masyarakat ini akan dilaksanakan
Ini yang pertama akan dilakukan lah. Akan yang pertama akan daripada 399 pesalah tadi tu. Tapi difahamkan juga dah dilakukan simulasi semalam, Tuan. Ya. Okey, saya nak bawa perkara ini kepada sudut masyarakat juga, sebab saya percaya apabila ramai menonton ni mungkin akan ada yang memandang remeh, masih memandang remeh. Akan ada yang mula mengambil serius berkaitan dengan pelaksanaan hukuman sebegini. Tapi timbullah satu kesedaran mungkin ataupun pertanyaan sivik lah ya, berkaitan macam kenapa perlu dilakukan hukuman-hukuman sebegini, seakan-akan nak memalukan, seakan-akan nak membuka aib pula kan. Mungkin ada penjelasan dari pihak SW Corp sendiri, Tuan? Sebenarnya saya katakan tadi, perintah khidmat masyarakat bukan tujuan untuk mengaibkan. Tujuan utama kami adalah untuk memberi kesedaran sebenarnya. Mereka yang tidak cakna tentang kebersihan, tangan mereka yang mengotorkan. Jadi prinsipnya biarlah tangan mereka yang membersihkan semula. Bukan untuk mengaibkan sebenarnya. Dari segi keselamatan, dari segi kesihatan, insya-Allah kami beri perhatian. Dan kami juga akan menyediakan topeng mask option kepada mereka. Sekiranya mereka nak menggunakanlah. Yang penting mereka melaksanakan perintah itu. Ya, sebab ialah dah buat kesilapan, kenalah tanggung akibatnya ya. Semalam simulasi kami di JB ada wartawan asing datang. Melihat dan bertanyakan tentang program ini. Dan sebenarnya semua masyarakat sedang memerhatikan. Mengambil kira dan mengambil tahu. Maksudnya perkara ini juga merupakan satu berita dan juga benda yang besar juga. Jelah, maknanya apabila melakukan suatu perkara yang baru juga. Okey, Tuan, mungkin SW ada penjelasan sebab tadi ada cakap tentang 399 orang. Ada lagi kot statistik yang nak dikongsikan? Ada lokasi operasinya? Ada tindakan penguatkuasaannya? Ada implikasi undang-undang nak dikongsikan? Terutamanya membabitkan individu tempatan dan juga warga asing ni, Tuan. Silakan. Okey, tugas kami akan sentiasa, setiap hari kami akan mengadakan operasi. Kami membuat penyamaran dan sebagainya. Ada penyamaran? Ada penyamaran. Okey. Dan selalunya isu adalah isu individu-individu yang membuang pontong-pontong rokok. Walaupun di sebelahnya ada tong sampah disediakan, tetapi kena sikap sebenarnya. Padahal tak ada kesalahan. Dia pergi ke tong sampah tu, dia buang. Dan sebagainya. Dari segi operasi memang kami sentiasa berterusan kami akan buat operasi ini. Maksudnya anda semua diperhatikanlah ya? Memang diperhatikan dan kami sedang giat di 7 buah negeri di bawah Akta 672. Tak ada satu negeri pun yang tidak ada tangkapan. Semua ada? Semua ada sebenarnya. Wow, ini bermaksud kesedaran tu mungkin masih lagi perlu dipertingkatkan dan saya percaya sebab apabila saya dengar radio, saya buka TV, saya tengok di media sosial juga di media digital ini, segala jenis promosi sedang dilakukan oleh pihak SW Corp sendiri. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga promosi-promosi yang nak dilakukan dan juga kenapa kesedaran ini penting kepada orang ramai, Tuan, berkaitan dengan perintah khidmat masyarakat. Dari segi capaian maklumat ini, kami telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk kerjasama. Di peringkat KPM misalnya, kami difahamkan guru-guru telah menyampaikan perintah khidmat masyarakat ini kepada murid masing-masing. Dan tak ada isu lagi dah. Kami ada kerjasama dengan konsensi lebuh raya. So papan-papan digital mereka telah pun menayangkan amaran tentang perintah khidmat masyarakat ini. Kalau kita memandu di highway, kita dah tahu dah. Memang dah nampak dah. Bagi pemandu kenderaan radio, terima kasih kepada rakan-rakan media yang telah memberi kerjasama. Memang ada diingat-ingatkan perkara ini. Dari segi TikTok, dari segi akhbar, terima kasih kepada rakan-rakan media yang menyokong kami, termasuk TV3 pada hari ini. So kami percaya tak ada sebab lagi sebenarnya. Dan pengalaman kami, individu-individu yang kami dapati melakukan perkara ini, tak ada seorang berkata mereka tidak tahu. Semua tahu dah. Semua dah tahu. Ini berkaitan dengan sikap sebenarnya. Maksudnya kesedaran tu ada, info tu dah sampai, tapi sikap tu masih lagi sambil lewa, Tuan ya. Mungkin mereka anggap belum nampak lagi aktiviti khidmat masyarakat ini dilakukan. Kerana masyarakat perlu faham, kita bukan SW Corp yang menjatuhkan hukuman. Bukan KPKT yang menjatuhkan hukuman. Hukuman dijatuhkan oleh pihak mahkamah. Pihak mahkamah kita terus adil dan sebagainya. Ini mengambil masa sebenarnya. Dan kami pun telah akan berbincang dengan pihak undang-undang supaya dapat dipercepatkan. Yang paling penting sekali 23 hari bulan ini insya-Allah 2 kes yang pertama. 2 hari saja lagi ni ya. Maksudnya akan ada contoh terbaru dan terkini lah berkaitan dengan
tahun 2026 ni berkenaan dengan Perintah Khidmat Masyarakat ni. Harapan sendirilah tuan daripada pihak SW Corp, sebab saya melihat kepada promosi-promosi yang dah dijalankan dan nak mengubah satu budaya dan tabiat sikap macam tuan cakap tadi tu bukan mudah sebenarnya. Ya, nak buang sampah kat rumah tu pun berbuih juga mulut kita nak mengajar ni, apatah lagi masyarakat yang besar ni. Apa harapan SW Corp sendiri berkaitan dengan perintah ni? Harapan kami supaya masyarakat cakna perkara ini dan memberi kerjasama kepada kami, bantu kami. Kami ada media-media buat aduan, kami ada WhatsApp 013-210-7472. Sila bantu kami, bagikan bukti, insya-Allah kita akan cuba atasi secara bersama. Tanpa peranan komuniti masyarakat, kami percaya kami akan menghadapi kesukaran. Tugas menjaga kebersihan bukan terletak di bahu kerajaan semata-mata. Betul. Masyarakat pun penting juga. Because masyarakat yang menyebabkan berlakunya buang-buang sampah. Betul. Dan kami sebenarnya baru ini pun ada terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri semasa malam I Like You di Bukit Bintang. Beliau menyampaikan kata-kata semangat kepada kami, termasuk Yang Berhormat Menteri KPT sendiri amat membantu kami sebenarnya. Ini sebenarnya kekuatan kami, walaupun kami berada dalam kekangan anggota. InsyaAllah dengan kerjasama masyarakat dan juga kerajaan madani pada hari ini, isu ini akan dapat diselesaikan. Harapan kami memang besar. Kami ingin melihat, because di bawah rancangan Malaysia ke-13, KPKT menerusi SW Corp, kita mempunyai reformasi pemerintahan awam. Kami, hasrat kami ialah menjadikan aspek kebersihan di negara yang kita cintai ini setara dengan negara-negara maju. Jadi inilah langkah-langkah awalnya. Apatah lagi negara yang kita nak tinggalkan kepada generasi yang akan datang. Pastinya satu legasi yang bersih lah ya, itu keutamaannya. Mungkin tuan boleh kongsikan juga berkaitan dengan kerjasama membabitkan semua PBT, NGO, komuniti dan juga masyarakat Malaysia. Saya percaya sebab kadang-kadang apabila diorang ni tak rasa mereka sebahagian daripada langkah ni, mereka tak akan buat kerja ni. Mungkin tuan boleh kongsikan juga. Penyerasan dengan pihak PBT sedang kami giat lakukan. Dan kerana PBT mereka perlu mendapat clearance di peringkat kerajaan negeri masing-masing. Dan hubungan awal dengan kerajaan negeri, mereka memberi kerjasama yang baik. Kerana seperti yang katakan tadi, kami berpandu kepada Akta 672. PBT mereka ada Akta Kerajaan Tempatan. Jadi perkara ini dalam bentuk komprehensi sebenarnya. Dan kami percaya apabila PBT ini mula mengurak langkah, individu-individu yang kurang pentingkan kebersihan, kurang pentingkan sensitiviti masyarakat, akan dapat dikurangkan secara mutlak nanti, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Dan saya juga doakan semoga langkah ni akan terlaksana dengan baik. Berjaya untuk mengekalkan kebersihan di seluruh Malaysia. Semoga baik-baik saja untuk Perintah Khidmat Masyarakat PKM daripada SW Corp ini dan juga Kerajaan Malaysia. Terima kasih Tuan Khalid Mohamad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp. Terima kasih. 23 hari bulan ni tak sabar kita nak saksikan juga. Mungkinlah tak sabar untuk melihat kepada perkara yang tak baik. Tapi sebagai pengajaran dan teladan kepada kita semua berkaitan dengan pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih banyak. Baik, kita bertindak seketika, kejap lagi akan ada perbincangan berkaitan dengan samun dan juga ragut di Malaysia hari ini. Jangan ke mana.